Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah. Untuk video kali ni, aku nak share sikit dengan korang detik hitam ataupun rekod kekalahan terbesar pasukan Harimau Malaya kesayangan kita. Semuanya berlaku pada tanggal 3 September tahun 2015 di mana Malaysia dikitai-kitai oleh pasukan UAE waktu perlawanan kelayakan untuk FIFA World Cup tahun 2018. Untuk rekod sebelum berlakunya sejarah kekalahan terbesar dengan UAE ni, Malaysia pernah kena belasah waktu main dekat KL dulu bertemu dengan pasukan New Zealand. Dan pengendali skuad Harimau Malaya waktu tu adalah Coach Pablo Dolah, iaitu manager pasukan Pahang untuk tahun 2021 nanti. Dan sewaktu pengambil alihan Dolah Saleh ni mengendali skuad negara ni pun ada beberapa isu di mana waktu tu Presiden FAM iaitu Tengku Abdullah dan juga pemilik pasukan JDT Tengku Mahkota Johor tak ngamah waktu tu ada perselisihan faham sikit ataupun pendapat. So dekat situ adanya isu-isu antaranya player-player JDT, player-player utama yang beraksi dengan pasukan JDT ni menolak peluang untuk beraksi dengan skuad negara. Selain daripada itu, lepas je final Piala AFF 2014, beberapa player berpengalaman macam Kapten Piala AFF dulu Syukur Adan dan juga Indra Putra Mahyudin telah decide untuk gantung boot selepas perlawanan akhir menentang Thailand tersebut. Dan rekod Dolah Saleh membimbing skuad negara start daripada diambil alih sampailah kekalahan dengan UAE ni pun tak cantik mana apabila skuad Malaysia hanya berjaya mencatat 4 kemenangan, 2 kali seri dan 9 kekalahan in total dalam semua kejohanan. Kalau kita recap balik line up first 11 pasukan Malaysia untuk perlawanan menentang UAE pada malam tersebut bukanlah buruk mana. Ada je player-player yang berpengalaman macam keeper ada Khairul Fahmi Cik Mat, dekat defense kita ada Afif Hamaruddin, ada Razman Roslan, bahagian tengah ada Safiq Rahim dan juga Amri Yahya. Dan apabila masuk ke perlawanan tersebut, Malaysia ni start game bukanlah buruk sangat. Ada je percubaan-percubaan dan juga gerakan-gerakan menyerang. Cuma semuanya bermula pada minit ke-15 apabila gawang yang dikendalikan oleh Apek waktu tu, Khairul Fahmi Cik Mat, mula dibolosi melalui jaringan pertama. Kemudian segala-galanya bermula apabila start daripada jaringan pertama tu dalam masa 10 minit Malaysia dah kena kitai 3-0. Dan disebabkan Teguk kena kitai di awal perlawanan ni, Pablo Dolah apa lagi panggil Zamir Selamat, mai hang gantikan Apek ni, hang masuk tunjuk sikit hang lagi power daripada dia. Malang untuk pasukan negara dan juga Pablo Dolah tadi. Sebab apa? Di sebalik kemasukan penjaga gol kedua ni pun Malaysia still lagi kena bantai sebanyak 4 biji menjadikan jaringan halftime waktu tu sebanyak 7 berbalas kosong. Dan apabila Zamir Selamat pun dah kena 4 biji, masuk halftime, Dolah ada idea. Kita masuk lagi seorang penjaga gol ketiga menggantikan Zamir Selamat iaitu Khairul Azhan Khalid. Dan apabila masuk ke second half tu nampak ada improvement sikit lah. Instead of dah kena bantai awal-awal tadi 7-0. Dan mungkin UAE pun dah mula slowkan sikit rentak perlawanan. 20 minit pertama Malaysia tak kena bolos lagi lah. Sampailah pada minit ke-70 apabila gawang Malaysia sekali lagi dibocori dengan gol ke-8, ke-9 dan ke-10 dalam masa 7 minit saja. Yang paling menyakitkan hati bagi aku adalah gol ke-10 apabila waktu tu baru je kick off lepas jaringan ke-9 tiba-tiba mistake defense terus gol ke-10 macam tu. Dan untuk malam tu saja pasukan UAE partner striker diorang Ahmad Khalil dan juga Ali Makbud menghasilkan total 7 gol. Star player diorang Omar Abdul Rahman mencipta total 6 assist daripada 10 gol yang terhasil dalam perlawanan tersebut. Kat situ korang boleh nampak betapa barainya match ni untuk peminat-peminat Tegar Harimau Malaya ni nak terima kenyataan kena titik sampai 10-0 dekat UAE. Dan untuk sum up match tu aku boleh cakap itu adalah match paling sampah dalam sejarah Harimau Malaya beraksi dekat pentas antarabangsa. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, kalau tengok balik pada line up, tak adalah teruk sangat line up player-player yang ada pengalaman. Player-player daripada skuad AFF Suzuki Cup tahun 2014 yang mana telah muncul naik juara. Dan kalau kata kalah sekalipun, aku percaya peminat dekat luar sana masih lagi boleh terima kalau kata kena tibai sampai 4-0 pun. Tapi bukan dengan jaringan 10-0. Dan kalau kau tengok balik replay match tu, player-player muka dia orang memang tak ada motivation lah. Even dah kena bantai banyak pun tak ada pun seorang player yang akan naikkan semangat kawan-kawan sepasukan yang ada dalam padang.
Player-player macam Khairul Fahmi Cik Mat yang biasanya outspoken, kau boleh nampak bila ditukarkan kat luar ni memang frust teruk dengan prestasi player-player teammate dia yang masih lagi ada dalam padang. Dan dengan taktikal Dollah Saleh yang masih lagi main secara terbuka, even dah kena bantai 7-0 half time ni, peminat-peminat memang bengang apabila pertukaran pemain ni melibatkan penjaga gol instead of player-player defense yang boleh nampak waktu tu memang lemau, lesu, tergamam tengok kehebatan Omar Abdul Rahman dan juga rakan sepasukan dia. Dan personally, pendapat aku kalau kata dalam match tersebut kita nak point lah kepada individu-individu macam penjaga gol Khairul Fahmi Cik Mat bolos 3 biji, Samir Selamat bolos sampai 4 biji, memang tak adil lah. Dan apabila pulang ke tanah air, touchdown je dekat Malaysia, Dollah Saleh terus melepaskan jawatan selaku pengendali skuad Harimau Malaya. Katanya sebab saya bertanggungjawab sampai kena bantai je ni, takkanlah saya ni nak bimbing lagi skuad ni. Dan Tengku Mahkota Johor, pemilik pasukan JDT juga ada respon lah. Katanya sepatutnya bertemu dengan pasukan yang ranking lebih tinggi daripada Malaysia ni jadi platform lah untuk skuad negara naikkan ranking negara kita. Tapi sebaliknya yang berlaku, nak buat apa? Dah tak boleh buat apa. Semua dah terlambat. Hampa pandai sangat. Dan kemuncak kepada detik hitam skuad Harimau Malaya ni adalah pada tahun berikutnya apabila Presiden tak nak turun lagi, tak apa. Player-player senior macam Safiq Rahim, Amirul Hadi Zainal, Aidi Zafwan dan juga S. Kunalan decide untuk gantung boot di peringkat antarabangsa untuk beri peluang kepada player-player muda. Klise sangat alasan tu. So, as a conclusionnya, bagi pendapat aku, kemenangan Piala AFF tahun 2010 kira-kira 5 tahun sebelum kejadian detik hitam untuk skuad Harimau Malaya ni sepatutnya menjadi pemangkin lah untuk skuad negara meningkatkan ranking FIFA dan juga mutu permainan. Tapi disebabkan pemimpin-pemimpin FAM waktu tu mungkin kurang hala tuju yang akan bawa skuad negara ni lebih maju, menyebabkan detik hitam ni telah berlaku. Tercatatlah dalam sejarah kekalahan terbesar untuk skuad Harimau Malaya. Dan kekalahan terbesar ni juga menjadi titik tolak kenapa Presiden FAM waktu tu decide untuk undur diri dalam pemilihan agung FAM untuk penggal seterusnya tu beri laluan kepada TMJ pula untuk pegang FAM. Cuma kalau korang tengok balik list squad yang pergi ke match UAE tu, sekarang tinggal 2 orang player je yang masih lagi bermain untuk squad Harimau Malaya. Player-player tersebut adalah Matt Davis dan juga Nazirul Naim daripada pasukan Perak. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Siapa lagi player-player yang aku lupa nak mention main dalam skuad utama yang korang rasa patutnya player ni boleh perform tapi memang barai teruk malam tu, memang serba tak menjadi? Korang boleh mention kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk like, share and subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.